Allah Ta'ala ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila an-nufus, jiwa-jiwa, zuwijat, disatukan, dipasangkan. Maksudnya jiwa dipasangkan, roh dipasangkan dengan jasad pada hari kiamat nanti. Ini selepas daripada uh, berlakunya kiamat, selepas kiamat ketika mana dibangkitkan manusia daripada kubur masing-masing, apabila jiwa-jiwa disatukan balik dengan roh. Wa idza, dan apabila al-mau'udah, anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, su'ilat, ditanya akannya. Budak perempuan tadi, anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Okay. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, tafsiran dia, ay wa idza qurinat al-arwahu bi ajsadiha hina nash'atil akhirah. Apabila disatukan roh-roh dengan jasadnya ketika dibangkitkan di akhirat nanti, wa idzal fatatu al-madfunatu hayyatan khaufal 'ari awil hajah. Apabila anak-anak perempuan yang dikebumikan ditanam hidup-hidup kerana takut miskin. Kenapa orang Arab dulu, ibu ayah, Arab jahiliah tanam anak perempuan hidup-hidup? Kenapa ibu? Kerana mereka takut miskin. Padahal yang bagi rezeki Allah Ta'ala. Yang menjamin rezeki kita Allah Ta'ala. Ada yang tak nak anak kerana takut miskin. Yang penting ikhtiar. Ada juga orang dia buat anak je tapi tak nak kerja tu pun tak boleh juga. Tak ada ikhtiar. Kita diperintahkan untuk ikhtiar. Rezeki itu tak datang bergolek tanpa ikhtiar. Hatta kita jaga amal kita pun adalah ikhtiar. Bukan ikhtiar ni semata-mata membanting tulang. Tapi kalau kita jaga amal kita, amalan-amalan yang Nabi janjikan, dengan amal-amal ini Allah murahkan rezeki kita, kita jaga amal tersebut. Di samping kita berusaha sekadar mana yang kita mampu. Jadi buaya rezeki ni daripada Allah Ta'ala. Orang Arab dulu mereka tak yakin pada Allah Ta'ala. Maka mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Bila dapat anak perempuan, budaya mereka akan tanam hidup-hidup anak perempuan kerana pada mereka membawa sial. Maaf kata, membawa kecelakaan pada keluarga. Itu yang berlaku sebelum datangnya Islam. Orang perempuan dipandang hina, dipandang lekeh, dipandang tidak ada maruah. Hanya untuk melampiaskan nafsu semata-mata. Islam datang memelihara maruah orang perempuan, ibu ayah. Kama kana ba'du qabailil arabi yaf'alu fil jahiliyah. Sebagaimana sebahagian kabilah Arab melakukannya ketika zaman jahiliah dulu. Su'ilat li tawbihi qatiliha aw wa'iliha. Ditanya anak perempuan yang ditanah hidup-hidup nanti di mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti, anak perempuan yang ditanah hidup-hidup ditanya berdepan. Depan siapa? Yang pembunuh anak tadi, bapa yang bunuh anak tadi, dibawa anak tu depan dia dan ditanya depan-depan, bukan tanya untuk apa? Tanya untuk menambah ketakutan pada bapa dia. Siapa suruh kau bunuh anak kau? Anak yang ditanah hidup-hidup, kenapa kamu dibunuh? Bukan tanya itu supaya budak tu jawab. Tanya itu untuk melekehkan, untuk mempeli, untuk menghina orang yang tanam di hidup-hidup. Apa dosa dia? Apa dosa kamu hingga kamu di tanah hidup-hidup ni? Macam saya kata, bukan tanya itu tak tahu. Tak tahu jawapan. Jawapan memang dah tahu dah. Tapi tanya itu, makin ditanya, makin takut orang yang membunuh tadi. Pasal apa? Orang tu dah nampak neraka dah dibakar oleh Allah Ta'ala, telah dinyalakan apinya. Mana tak takut? Betul bila tanya pula pada budak ni, tambah takut lah. Dia tahu memang dia buat salah kat dunia dulu, iaitu menanam anak hidup-hidup. Li'annaha qalat bighairi dhanbin fa'alat qutilat bighairi dhanbin fa'alathu. Kenapa? Kerana budak itu telah dibunuh tanpa dosa. Dosanya hanya kerana dia budak perempuan, tu je. Dosanya hanya kerana dia budak perempuan. Sama lah macam sekarang yang buang anak hidup-hidup ni. Kenapa dosa anak tu? Hanya kerana dia anak yang dilahirkan di luar nikah. Maka dia nak tutup malu dia buang anak hidup-hidup. Berlaku dia buat, kawan saya dulu arwah tu doktor, dia kata kes-kes melahirkan anak tanpa sah taraf ni berlambat-lambat.
Dia doktor, dia tahulah macam mana. Itu belum yang tak didaftarkan lagi. Yang buang anak merata-rata lagi. Ibu ayah. Jadi bila berlaku macam tu, akhirat nanti tanggung lah. Jadi ibu ayah jagalah sungguh-sungguh anak kita, ibu ayah, insya-Allah perempuan. Janganlah mudah sangat. Maaf saya kata ibu ayah ya. Sekarang ni zaman-zaman daripada zaman ibu sendiri pun bila dah bertunang aja dah macam dapat lesen dah. Betul tak ibu ayah? Baru bertunang tapi dah bagi anak keluar dengan lelaki, dah bagi anak keluar dengan tunang. Pasal apa? Pasal tunang ustaz, kawan lain tunang nak pergi kenal betul. Mana boleh macam tu ibu ayah? Tunang tu dah macam dah kahwin dah. Padahal baru tunang tu belum halal lagi. Apatah lagi yang belum tunang baru bawa makwa. Bangga pula ibu ayah, anak-anak, apa ni, bakal suami anak saya tu bangga. Kaya sebagainya, boleh bawa anak keluar. Malam-malam pun anak tak ada kat rumah, dekat luar ada. Ikut siapa? Ikut tunang. Ikut kononnya bakal suami, berdua saja. Ibu percaya je. Siap pesan. Jangan lupa semayang ya. Padahal tengah buat dosa tu. Keluar sama. Ibu janganlah sporting tak terpasal ibu ya, insya-Allah. Rugi, rosak nanti. Liyakuna dzalika tahdidan liqatiliha, supaya menakutkan pembunuh anak tadi. Fa innahu idza su'ila al-mazlum fama dhanna adh-dhalim idzan. Apabila ditanya orang yang dizalimi, ditanya orang yang dizalimi, dan orang yang menzalimi tahu memang dia buat, ditanya depan-depan dengan seksa tu ada kat depan, azab tu kat depan, apa rasa ibu? Apa rasa? Satu orang nak membunuh satu orang yang lain. Satu orang telah membunuh satu orang yang lain, kan? Maka apabila dibawa ke tali gantung, orang tu dibawa ke tali gantung, dah nampak dah tali gantung kat depan, tiba-tiba polis yang heret ke tali gantung tu tanya ahli keluarga depan-depan. Kenapa anak kamu tu kena bunuh, apa dosa dia? Tanya tu bukannya pertanyaan yang boleh membantu pembunuh. Pertanyaan tu akan menambah sakit hati lagi pembunuh tu, akan menambah ketakutan pembunuh kerana memang dia yang bunuh anak orang ni. Tali gantung tu ada kat depan. Dia akan rasa apa? Bahasa Arab kata tahdid. Tahdid ni menambah ketakutan dia lagi. Ancaman. Okey. Okey, jadi buaya waqala Ibnu Abbas wa idzal mau'udatu su'ilat al-wa'du wal wa'du jarimatun uzma. Okey. Su'ilat maksudnya budak perempuan itu ditanya ya, su'ilat. Bi ayyi dhanbin qutilat. Bi ayyi dhanbin. Ibu ya, bi ayyi dhanbin, yang mana satukah? Dhanbin, dosa. Bi ayyi tu, ayyi tu maksudnya yang mana satu. Dhanbin, dosa. Dosa qutilat, yang menyebabkan dia dibunuh. Apa dosa dia? Dosa yang mana? Ayyu dhanbin, yang mana satu dosa, ataupun dosa yang manakah? Ayyu tu maksudnya yang mana? Ayyu tu yang mana? Ada ba huruf jar, jadi bi ayyi. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Asalnya ayyu. Ayyu tu yang mana? Kan ada lagu, siapa lagu penyanyi tu? Ayyu zaman, ayyu makan, kan? Ada lagu siapa? Wahidah ke Siti Nurhaliza, tak tahulah. Tapi perempuan lah. Kan lagu Melayu kan? Ayyu zaman, ayyu makan, kan? Itu saya dengar, ini macam bahasa Arab ni. Rupanya memang dia ambil. Yang tulis lagu tu Yasin ke? Yasin Brothers tu. Datuk Siti, itu Siti. Okay. Ayyu zaman, ayyu makan. Maksud ayyu zaman tu yang pada mana-mana masa, ayyu makan pada mana-mana tempat, apa kau tetap dalam ingatan. Itu maksudnya lah. Kalau orang tak tahulah, ayyu tu maksudnya yang mana satu. Jadi di sini bi ayyi, dengan yang mana satukah zanbin, dosa, ataupun kerana dosa yang mana satukah, qutilat, dia dibunuh. Okey, boleh tengok ya, qutilat. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi qatala, mudhari'nya yaqtulu. Qatala yaqtulu. Maka kalau fi'il madhi qatala nak jadikan fi'il madhi majhul, qutila. Qutila fi'il madhi majhul. Fi'il mudhari' majhul yuqtalu. Kalau qatala yaqtulu, membunuh. Kalau qutila yuqtalu, dibunuh.
Jadi anak itu dibunuh ke membunuh? Anak itu dibunuh. Kan bila tanam hidup-hidup, matilah dia. Pasal tak ada udara, sebabnya matilah. Maka budak perempuan itu telah dibunuh. Ibu ayah yang dibunuh ni lelaki ke perempuan? Yang dibunuh ni adalah anak perempuan. Oleh kerana dia muannas, dibaca qutilat. Nampak tak ibu ayah? Penting tak? Kita kena tahu kaedahnya. Kalau tak tahu kaedah, kita hanya tahu qutilat tu terjemahnya dibunuh. Kenapa terjemah dibunuh tak tahu. Rupanya kenapa terjemah dibunuh? Kerana qutilat itu fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Kenapa ada ta mati? Kerana yang dibunuh tu perempuan, muannas. Siapa perempuannya? Anak perempuan, bayi perempuan. Jelas ibu ayah insya-Allah ya? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, wa hadha su'alu lil mau'udah tawbikhun li tawbikhil fa'ilin lil wa'di. Okey. Soalan ini, kenapa soalan ini ditanya pada anak tu? Kenapa tak tanya terus pada yang membunuh ibu ayah? Kan? Kalau tanya soalan, kenapa soalan ini ditanya pada anak perempuan yang dibunuh tu? Kenapa tak ditanya soalan terus direct pada pembunuh? Betul tak ibu? Timbul tak persoalan tu? Ibu ayah? Timbul tak persoalan? Kan? Timbul tak persoalan? Ibu ayah, kalau sekolah dululah, sekolah dulu contohlah kita ada buli budak ke contoh kan. Contoh ada buli budak-budak lain atau masa mengaji kecil-kecil dulu ke, ustaz panggil. Ustaz panggil, ustaz tak tanya kita yang membuli, ustaz tanya yang kena buli. Dan kita tahu memang kita salah. Tapi ustaz tu tanya pada budak tu, "Kenapa kamu ni kena pukul kenapa ni?" Ibu ibu ayah yang kita yang membuli ni rasa macam mana? Rasa takut ke tak takut? Jangan kau cakap, kau jangan cakap nanti kena. Sebab kita takut. Takutkan kita pula kena rotan dengan kuat. Jadi ibu ayah bila ustaz direct tanya pada kita, kita takut ke ustaz tanya pada budak yang kena bulian kita? Mana yang kita lebih takut sebenarnya? Bagi kita boleh konang-konang lagi. Kalau dia tanya pada budak yang kena kita, mana yang lagi menakutkan, menggerunkan ibu ayah? Itulah. lebih takut kalau ditanya pada budak yang kena dengan kita tu. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi ditanya pada anak yang kena bunuh tadi tu untuk melekehkan orang yang membunuhnya. Kerana bila tanya pada budak tu, maknanya direct tanya, maknanya kena juga pada orang yang melakukan perbuatan tadi. Bahkan lebih dahsyat kenanya. Lebih dahsyat kesannya daripada tanya direct pada orang yang membuat kesalahan tadi. Boleh goyang insya-Allah. Akhraj al-Imam Ahmad an Khansa ibnat Muawiyah as-Sarimiyah an ammiha qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Qala an-nabiyyu fil jannah wasyahidu fil jannah wal mauludu fil jannah wal mau'udatu fil jannah. Okey. Ini hadis ni memerlukan syarahan tapi cuba kita ambil potongan dia wal mau'udah. Dan anak perempuan yang ditanam hidup-hidup fil jannah berada dalam syurga juga. Untuk terjemah boleh terjemah Nabi di syurga, orang syahid di syurga, tapi itu perlukan kepada pemahaman yang detail dalam hadis ni. Jadi saya tak baca lagi syarah hadis ni, saya ambil potongan dia saja. Yang ditanam hidup-hidup berada dalam syurga insya-Allah. Seterusnya wa idza suhufu nushirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Shadaqallahul azim. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idza dan apabila as-suhuf. As-suhuf tu apa ibu? As-suhuf lembaran-lembaran amal. As-suhuf maksudnya lembaran-lembaran amal yang dicatat oleh para malaikat setiap hari dalam kehidupan kita ibu ayah, tidak ada yang satu kita buat melainkan dicatat. Kiraman katibin yaf'aluna ma ya'malun. Kiraman katibin. Dan ayatnya saya lupa pula ayatnya.
Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Saya terlupa ayatnya. Tapi maksudnya kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang mencatat segala apa yang dibuat oleh manusia, mengetahui apa yang manusia buat. Mengetahui apa yang manusia buat. Betulkan baliklah ayatnya. Kalau saya salah baca, boleh tengok saya salah baca, betulkan baliklah insya-Allah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, as-suhuf, buku catatan amal. Apabila buku catatan amal nusyirat. Nusyirat maksudnya dibentangkan semula. Dipaparkan depan kita semua, dipaparkan, dibentangkan. Ibu ayah, dulu buku catatan amal dulu, masa kita hidup, masa manusia hidup, dibuka untuk dicatat oleh malaikat. Kemudian apabila manusia mati, apa jadi pada buku tu? Buku tu pun ditutup. Tapi nanti, bangkit kita di pada mahsyar nanti, dibuka balik buku tu, bukan untuk dicatat, tapi untuk dibacakan balik. Dipertontonkan balik apa yang kita buat. Pasal tu lah ibu ayah, saya dan ibu ayah kita kena taubat sungguh-sungguh. Supaya dosa-dosa yang kita buat, bila kita taubat, kita istighfar, apa yang akan berlaku? Kita taubat, istighfar, minta ampun pada Allah, akan diampunkan dosa-dosa kita. Kalau istighfar, kita minta ampun pada Allah, Masya Allah, tabarakallah, dosa-dosa itu terhapus, tapi kesannya masih ada. Tapi ulama kata kalau kita minta ampun dalam kataan, al-afwa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau perkataan afwa ni, buaya afun ni, ampun tu sampai dah tak ada jejak dah. Kita minta sungguh-sungguh pada Allah. Pasal tu masa bulan Ramadan digalakkan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, kan, wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat. Ibu amal kata ibu, masa bulan puasa amalkan tak? Sekarang pun boleh amal juga. Tapi sangat digalakkan dibaca ketika bulan Ramadan, digalakkan baca. Sangat-sangat digalakkan. Kan? Ketika mana ada baca ibu ya, bagus kita baca dan kita faham lah. Pasal apa ibu ayah takut sangat ni? Saya dan ibu ayah kena rasa takut sangat. Nanti bila dibuka oleh catatan amal kita, banyak lagi dosa-dosa yang tak diampunkan oleh Allah Ta'ala, yang tak dihapuskan. Maka ibu ayah kita minta ampun tu, minta ampun sungguh-sungguh. Saya cakap ni untuk diri saya sendirilah. Kita minta ampun sungguh-sungguh. Sebagaimana kita, satu orang pesalah yang minta ampun supaya dia dibebaskan, dia akan minta ampun sungguh-sungguh. Minta ampun sangat. Saya tak nak buat lagi. Ampun, lepaskan saya. Tolonglah lepaskan saya. Saya tak nak buat lagi. Pasal apa? Dia tahu apa akibatnya kalau tak diampunkan. Maka ibu ayah kita minta ampun pada Allah sungguh-sungguh, kerana kita kena yakin azab Allah Ta'ala itu sangat pedih. Maka kita tak nak kena azab Allah Ta'ala, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Kita minta ampun sungguh-sungguh pada Allah ibu ayah, sampai kita betul-betul menyesal dengan apa yang kita buat, insya-Allah. Saya cakap ni untuk diri saya sendirilah ibu ayah ya, kita semua sama-sama insya-Allah. Jadi nusyirat, apa maksud nusyirat? Maksudnya futihat, dibuka semula, ataupun busitat, dibentangkan semula. Fahiya tutwa 'indal mauti wa tunshar waqtal hisab. Ditutup ketika mana kita mati, buku catatan amal kita, dan dibuka semula ketika mana penghisaban nanti. Wala'iyyazubillah, takut dosa-dosa kita ibu ayah ya. Jadi ibu ayah, apa terjemah ibu ayah? Quran terjemah ibu ayah, apa terjemah nusyirat? Apa terjemah nusyirat ibu ayah? Kalau ikut asal makna nasyara maksudnya sebar. Haji punya dibentangkan ya. Dibuka, dibentangkan boleh. Dibuka lebar-lebar, masya-Allah. Betul ibu. Okey. Ibu ayah, macam ibu Rahim ni disebarkan. Asal makna nasyara ni, biasa kalau kita tengok nasyara maksudnya sebar. Sebar. Nusyira disebarkan. Tapi tengok pada konteks ayat, dalam ayat ni tak sesuai nusyira dengan makna sebar. Di sini nusyira tambah tamati nusyirat, kerana muannas as-suhuf itu jamak kepada sahifah, jamak taksir ya, dia muannas, maka dibaca nusyirat. Dan dalam konteks buku catatan amal, takkan kita nak kata disebarkan. Nak sebar pada siapa? Kita terjemah dibentangkan ataupun dibuka luas-luas di padang mahsyar nanti. Jadi ibu ayah ya, peristiwa ini akan berlaku, pasti akan berlaku. Saya dan ibu ayah semua buku catatan amal, semua yang kita buat dalam sepanjang hidup kita dicatat oleh para malaikat.
Janganlah saya dan ibu ayah ingat apa yang kita buat ni tak dicatat. Demi Allah akan dicatat oleh para malaikat. Hatta dosa yang kita nampak sangat-sangat remeh. Dosa yang kita nampak dosa yang sangat-sangat terpencil. Yang kalau orang tengok, alah takkan itu pun dosa. Rupanya dosa. Contoh ibu ayah, jemur baju dekat luar rumah. Jemur baju kat luar rumah, pakai tutup dengan tuala. Pakai baju lengan pendek. Nak tanya ibu, dosa ke tak dosa? Aurat ke tak aurat? Bukan aurat, dosa tak ibu? Okay. Ibu jemur baju dekat luar rumah, dah pakai tudung tapi pakai baju lengan pendek. Haram ke tak? Haram ke halal ibu? Kalau ada orang ajnabi nampak ibu pakai macam tu, ibu tak pakailah, tapi banyak orang Melayu kita pakai macam tu. Tetap haram ibu, tetap berdosa. Tapi adalah apa ustaz bukannya kisah sangat pun. Maaf ibu, yang saya kata kadang-kadang ada tempat-tempat yang saya duduk kat kampung-kampung dulu sebelum ni, datang je kelas-kelas tafsir datang. Kuliah-kuliah kat masjid datang. Tapi bila nampak saya lalu balik masjid ke apa ke, kalau kabut, ibu tutup kepala dengan tuala ke apa ke pasal nampak saya. Takut saya buat apa? Apa takut pada saya? Takut pada Allah. Pakai tu kerana Allah, bukan pakai kerana saya. Tak nak. Baguslah maksud nampak kita ni dia cepat-cepat tutup aurat dari satu sudut. Tapi sudut yang lain mana boleh macam tu. Ibu tutup aurat bukan kerana ustaz lalu kat depan rumah ibu. Tapi kerana Allah Ta'ala. Boleh ibu ya? Jaga sangat. Saya dengan ibu-ibu kena jaga benda ni. Kadang-kadang ibu ayah, maaf ya, kadang-kadang saya ngajar sekolah dulu. Pasal kadang-kadang ngajar sekolah ni, sekolah agama ni bukan semua ustazah, bukan semua ustazah ngajar. Kita tegur jugalah. Kalau pakai tudung yang kain itu nipis. Bila nampak kat cahaya nampak anak tudung, nampak leher semua kan. Itu nampak tembus pun aurat juga ibu, tetap tak boleh walaupun dah tutup tapi nampak dalam. Nampak aurat tu tetap aurat juga ibu. Kena tutup. Apa maksud aurat? Aurat ni aib kita. Tutup insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, wa idzas sama'u, dan apabila langit. As-sama' maksudnya langit, kushitat. Kushitat. Apa maksud kushitat? Daripada kasyata. Saya tengok bagaimana fi'il mudhari' ni, ibu ya. Bagaimana fi'il mudhari' dan mudhari' ni sekejap. Okay. Saya tengok bagaimana fi'il madhinya atau wazan apa. Ibu salin ya. Saya bagi ni ibu salin. Okey. Daripada kasyata yakshitu. Fa'ala yaf'ilu. Ibu tulis ibu. Kasyata mudhari'nya yakshitu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Kalau kita sembelih kambing ke lembu ke, kita lapar tak dia punya kulit dia? Kita lapar tak kulit dia ibu? Kita lapar kulit kan? Perbuatan kita melapah kulit, menanggalkan kulit daripada badan lembu, badan haiwan yang kita sembelih tu, perbuatan melapah tu dipanggil kasyata. Sembelih zabaha. Zabaha sembelih. Sembelih zabaha. Tapi kalau unta, kita panggil nahara. Nahara kita nahar. Fasal li rabbika wanhar. Nahara maksudnya sembelih dalam keadaan dia berdiri. Itu nahar. Tapi kalau kita sembelih dalam keadaan dia berbaring, itu zibih, zabaha. Perbuatan menanggalkan kulit daripada badan itu dipanggil kasyata. Jadi ibu boleh bayangkan kenapa digunakan kasyata di sini. Di sini fi'il majhul, kushitat. Kushitat. Apabila langit yang atas kita ni, langit yang kita nampak tanpa tiang ni, ya, kushitat. Apa maksud kushitat ibu? Ditanggal. Kushitat maksudnya ditanggal, dicabut. Boleh terjemah ditanggal, dicabut. Dilepaskan dari tempatnya. Ibu ayah, contoh rumah kita bumbung kita zinc. Contoh bumbung zinc. Bila datang angin kuat, kalau tak kuat dia punya zinc tu, apa jadi ibu? Tak kuat pakunya, apa jadi? Rumah beratapkan zinc lah, kita nak fahamannya. Rumah tu beratapkan zinc.
Bila datang air kuat, apa jadi pada zinc tu? Kita nampak tak ibu? Zinc tu tercabut, pam 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 pam, melayang kan? Tercabut, terangkat daripada, sebenarnya zinc tu berada di atas bumbung. Atau bumbung, kita berbumbungkan zinc. Dan kita siap paku bumbung tu. Kita paku bumbung zinc tu. Tetapi bumbung zinc tu terangkat, tercabut kerana kuatnya angin. Itu dipanggil kasyatah. Boleh buat ya? Itu dipanggil kasyatah. Ni kushitat, langit-langit, apabila langit kushitat. Kalimah as-sama adalah muannas ibu ayah ya. As-sama dengan alif mamdudah. As-sama'u alif mamdudah. Apa dah alif mamdudah? Yang kita baca alif, hamzah ada baca panjang tu kan. Kalau kita dalam Quran, dia jadi mak wajib muttasil lah. Macam mak wajib muttasil macam tu. Itu alif mamdudah. As-sama adalah kalimah muannas. Maka apabila langit kushitat. Apa maksud kushitat? Duduk sikit. Kushitat maksudnya apa? Dicabut, dilepaskan daripada tempatnya. Ibu ya, bila langit dicabut oleh Allah Ta'ala, langit itu dicabut oleh Allah, apa jadi pada bintang-bintang ibu ya? Bintang-bintang pun inilah, tak ada tempat bergantung lah. Okay. Jadi kusyitat kulian kama yuqla'u as-saqaf. Dicabut sebagaimana dicabut bumbung. Wa uzilan an amakiniha kama yunza'ul jildu minasyad. Dicabut dan dihilangkan daripada tempatnya sebagaimana dicabut bulu kambing daripada kambing tersebut setelah disembelih lah. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ulang balik, apabila as-sama langit kushitat fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul merujuk pada siapa? As-sama tadi. Jadi apa dia kushitat? Dicabut ataupun ditanggalkan. Ibu ayah ulang balik, kenapa kushitat dengan ta mati? Kenapa ibu? Kenapa kushitat itu ada ta mati? Kerana kalau fi'il majhul ada fa'il ke ada naib fa'il? Fi'il majhul dia ada naib fa'il. Fi'il majhul dia ada naib fa'il. Maka naib fa'il dia adalah dhamir hiya kembali kepada as-sama' muannas. Betul Ibu Rahila ya? Ibu Rahila, masya-Allah. Okey. Itu baru terjemah dia. Tengok tafsiran. Ai idza uridat wa nushirat lil hisabi suhaiful a'mal. Apabila dibentangkan dan dibuka semula untuk tujuan hisab. Apa yang dibuka tu? Suhaifu al-a'mal. Lembaran-lembaran amal kita. Fi mawqifil hisab, akan di medan hisab. Di medan hisab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah beritahu, faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang dapat buku catatan amal dengan tangan kanan. Ni tangan kanan yang saya ibu. Terbalik ni kan. Ni tangan kanan. Barang siapa dapat buku catatan amal dengan tangan kanan pun akan dihisab. Fasawfa yuhasabu. Kan? Hasaba yuhasibu. Hasaba fi'il madhi. Bab mufa'alah. Hasaba mudhari'nya yuhasibu. Ayat saya baca tadi. Fasawfa yuhasabu. Fi'il majhul. Fi'il mudhari' majhul. Maka kalau dia akan dihisab. Hisab macam mana? Cuma hisabnya hisaban yasira. Dengan perhitungan penghisaban yang ringan. Nabi beritahu, man nuqishal hisab halaka. Barang siapa yang dimasukkan, diheret ke medan hisab, dia pasti celaka, pasti binasa. Apa tu tadi kata buku catatan amal tangan kanan macam mana Ustaz? Tak apa ibu. Buku catatan amal dengan tangan kanan macam mana pula? Ya ibu. Ibu ayah jangan ingat dapat buku catatan amal tangan kanan terus masuk syurga. Tak, kena hisap juga. Kena hisap, tapi hisapnya ringan. Maksudnya dia ni golongan ahli syurga insya-Allah. Tapi kena hisap juga. Yang masuk syurga 70,000 orang tanpa hisap. Ya Allah ibu. Ibu, para sahabat saja 124,000. Para sahabat saja 124,000. Masuk syurga tanpa hisap hanya 70,000. Kita ni janganlah perasan kita termasuk ibu ayah. Susah benar nak masuk. Nak layakkan diri kita ni dalam golongan masuk syurga tanpa hisap. Jadi kita kena banyak-banyak sungguh-sungguh taubat pada Allah. Kenapa orang yang buku catatan amal tangan kanan saja pun
fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Akan dihisab dengan penghisaban yang ringan. Ringan-ringan ni pun ibu, ringan-ringan pun teksa ibu kena hisab ni. Nabi beritahu barang siapa yang diheretkan medan hisab, maka binasalah. Binasa maksud apa? Untuk satu persatu ditanya oleh Allah Ta'ala. Setiap satu sen pun ditanya oleh Allah. Setiap apa kita buat, amal kita, setiap satu dosa pahala akan dicatat dan dihisab. Dapat sumber rezeki halal. Ditanya ke mana kamu gunakan sumber rezeki kamu tu, yang halal tu kamu belanja pula ke mana? Belanja pula ke mana? Dapat sumber rezeki halal. Ustaz, ya Allah, aku belanjakan pada yang halal. Okey, pada yang halal kamu belanjakan. Tapi ada manfaat ke tak ada manfaat? Halal belum tentu ada manfaat. Satu ibu, kalau kita makan kita makan yang halal lagi tayyib, halal dan tayyibah. Itu pun akan dihisab oleh Allah Taala. Apatah lagi makan duit-duit haram ni ibu ayah. Makan duit haram. Sekarang ni orang jadi tak kisah ibu ayah kan, sumber rezeki dia tak kisah. Apa yang dapat, asalkan dapat saja dia balun. Istilahnya macam tu. Ibu ayah kena hati-hati ibu ayah ya, hati-hati sangat. Pasal tu orang dulu ulama kita sangat-sangat cerdas kerana mereka sangat jaga sumber makan. Kadang-kadang bukannya mereka apa pun. Kadang-kadang semua makan tu memang dah halal tapi dia jaga. Contoh para ulama dulu susah nak jumpa yang makan tepi-tepi jalan, tapi jalan tu orang-orang miskin pun ada jalan juga. Dia makan sedap, orang miskin lalu tengok saja. Ulama dulu jaga. Dia akan beli makan kat rumah supaya tak ada orang lapar yang tengok dan berasa sedih tak dapat makan. Mana tu punya jaga dalam kitab-kitab bagi tahu ibu ayah. Kalau kita dapat jaga macam tu kan, dah lah bukan musim durian. Saya tak makan durian lah. Bukan musim durian. Bau durian kuat, beli pula durian yang mahal-mahal sedap-sedap. Jiran sebelah ni hantu durian tapi tak ada duit nak beli, PKP, tak kerja. Contohlah kan. Ibu bawa balik dengan berguni-guni bawa durian masuk rumah. Orang jiran tengok je sebelah kan. Jemput makan, satu pun tak bagi, jemput je lebih. Ibu ayah yang dirahmati Allah ya, peristiwa ni berlaku dekat Madagaskar, tak berlaku kat sini lah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, kita jagalah insya-Allah ya. Semuanya akan dihisap oleh Allah Taala, akan dihisap. Baju ibu dah ada baju. Telekung saja, telekung ada 5 telekung kat rumah tu. Oh, telekung Siti sekian-sekian, tak beli lagi lah Ustaz. Nak belilah. Tak cukup koleksi. Kan? Padahal dah cukup dah. Ibu kereta dah ada banyak dah kereta, 2-3 biji kereta dah. Tak puas hati lagi. Nak beli lagi dengan tujuan puas. Aku ada banyak duit, aku belilah suka hati aku lah. Ibu ayah, kita fikir tak? Kita kena hisap nanti. Bila catatan amal kita dibuka ibu ayah, punya takut kita nanti tak tahu nak kata. Jadi semakin sikit kita punya harta kat dunia ni, semakin sikitlah hisap kita. Semakin kita kumpul harta banyak-banyak, bukan tujuan untuk agama, kumpul untuk kepuasan, semakin sengsara kita nanti. Tak kisah ibu boleh tak kita jadi kaya? Silakan ibu untuk jadi kaya. Silakan jadi kaya dengan syarat kaya tu menyebabkan ibu gunakan harta itu untuk agama. Itu pelaburan yang sangat bijak. Tapi kalau ibu kaya sekaya-kayanya tapi untuk agama kita tak ada korbankan harta kita untuk agama, akhirat kita menyesal. Kita mati saja harta itu akan jadi rebutan antara waris-waris kita. Ibu ya, balik kat sini. Fakullu insan yu'ta sahifatahu biyaminihi aw shimalihi. Maka setiap manusia akan diberikan buku catatan amal dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Wa idza tashaqqaqat as-sama'u wa uzilat falam yabqa laha wujudun. Dan apabila wa idza as-sama'u kushitat, tafsirannya apabila dipecah-pecahkan langit, apabila diangkat langit, ditanggalkan langit daripada tempatnya. Falam yabqa laha wujudun. Maka pada ketika itu tidak ada lagi langit. Sekarang kita nampak ada langit. Nanti pada hari itu nanti langit itu dah tak ada dah, diangkat dan falam yabqa laha wujud, dah tak ada lagi dah kewujudan langit. Yang nama langit itu dah tak wujud dah. Pada hari kiamat nanti yang namanya langit dah tak ada. Dah langit itu dah dihapuskan, dah dihancurkan oleh Allah, dah dicabut oleh Allah. Tak ada lagi langit pada hari itu. Ibu boleh tak bayangkan hari di mana tidak ada langit? Tak boleh nak bayang ibu, kita bangun pagi semua nampak tengok langit.
Kita bawa kenderaan, nampak langit biru kat atas, Masya Allah. Satu hari langit itu akan dicabut, ditanggalkan oleh Allah Ta'ala. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sangat-sangat menakutkan ya, apa yang akan berlaku nanti. Jadi, kita ingatlah, saya dan ibu-ibu semua, kita hidup bukan dekat alam dunia ni selama-lama. Alam dunia ni adalah tempat kita singgah sementara saja. Saya dan ibu-ibu akan dipanggil oleh Allah Ta'ala dan akan dihadapkan kepada Allah. Yang kekal adalah amal kita. Maka ibu orang bijak adalah orang yang kejar untuk beramal sungguh-sungguh. Dan kita buatlah amal kita buat seikhlas-ikhlasnya, bukan kerana orang. Kita buat amal kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang nak mudah ibu sekarang ni, ulama bagi tahu kita sekarang ni banyakkan selawat. Banyakkan selawat ibu. Ibu sambil memandu, macam Ibu Maimunah sambil memandu tu, nampak kunci je tu kan. Ibu selawat. Selawat banyak-banyak sambil tu kan. Ibu-ibu sambil dengar ni, sambil masak ke sambil dengar ni, selawat ibu. Bila masa kita lapang aja, bukan bila masa kita teringat aja selawat. Selawat ke, zikir ke, sebanyak-banyaknya insya-Allah. Dapat pahala. Dan itulah amal kita insya-Allah ibu ayah ya. Kemudian wa idzal jahim su'irat, dan apabila al-jahim, apabila neraka, al-jahim maksudnya neraka, su'irat, dinyalakan. Dinyalakan. Maksudnya ibu ayah, sekarang ni neraka tu memang ada neraka, tapi neraka tu belum lagi dinyalakan. Sekarang ni manusia bila mati masuk kubur, alam barzakh tu sama ada jadi taman syurga ataupun lubang neraka. Itu bukan neraka sebenar. Itu baru alam barzakh yang sebenarnya nanti ibu ayah lepas kiamat nanti dibangkitkan manusia, dinyalakan neraka yang sebenar. Ya. Wa idza, dan apabila al-jahim neraka su'irat. Su'irat daripada sa'ara. Sa'ara maksudnya menyalakan. Nyala. Ni bab taf'il. Sa'ara. Ain tu sabdukan. Sa'ara yus'iru. Sa'ara yus'iru. Majhulnya su'ira yus'aru. Su'ira yus'aru. Jadi su'ira fi'il madhi majhul. Jadi kenapa al-jahim tu muannas ibu? Al-jahim tak ada pun ta marbutah. Kenapa dia muannas ibu? Al-jahim. Kenapa al-jahim muannas? Kenapa ibu? Cuba ingat balik. Kenapa al-jahim itu muannas? Tak ada otak. Allah ibu. Bukan pasal tak ada otak ibu. Ibu Rahim punya bahasa kalau orang yang baru belajar, apa benda Ibu Rahim cakap tak ada otak dah ni. Bukan pasal tak ada akal, bukan. Otak akal. Tak, bukan pasal tu. Dia pasal dia nama syurga, nama neraka muannas ibu ya. Kalau dia nama syurga, nama neraka, maka dia muannas. Al-jahim kan nama neraka kan. Maka muannas lah. Jadi su'irat, dinyalakan. Dinyalakan ibu ya, dinyalakan. Wa idza, dan apabila al-jannah syurga uzlifat. Uzlifat. Apa pula makna uzlifat? Uzlifat maknanya uzlifat didekatkan. Uzlifat maksudnya syurga, uzlifat didekatkan syurga tu dengan bakal ahli syurga. Kan ketika mana dibangkitkan manusia, maka manusia akan melihat apa? Manusia akan melihat satu neraka tu dah mula dinyalakan. Maka manusia takut sangat. Satu lagi golongan akan diperlihatkan pula syurga yang dia akan masuk nanti, diperdekatkan dengan dia. Maka ibu apa yang akan berlaku? Dia akan melihat keindahan syurga, belum masuk lagi. Diperdekatkan dengan manusia yang soleh tadi insya-Allah. Kita tengok tafsiran dia nanti ya insya-Allah. Okey, saya ulang balik. Wa idza, dan apabila al-jannah syurga uzlifat maksudnya udniyat, didekatkan. Uzlifat maksudnya qurribat wa udniyat li ahliha al-muttaqin. Didekatkan dan dihampirkan dengan ahli syurga yang bertakwa kat dunia dulu. Bangkit daripada kubur, maka dipernampakkan syurga tu dah dekat dengan dia. Okey. Jalan ibu ya. Maka apa yang akan berlaku? Alimat nafsun
ma ahdarat. Ya. Alimat nafsun, maka ketika itu dah berlaku semua tu, apa yang berlaku, alimat nafsun, maka ketika itu ketahuilah oleh satu-satu jiwa ma, apa yang ahdarat. Ahdarat. Apa yang telah dia bawa dia ke depan akhirat. Boleh buat ya? Ahdar, apa yang dia telah hadirkan. Apa yang telah dia hadirkan dulu kat dunia dulu, apa dia buat, maka itu yang akan hadir di depan dia, dibentangkan. Manusia boya pada hari itu dah diperlihatkan semua benda ni, diperlihatkan daripada awal sampailah sekarang, ayat kita baca tadi, diperlihatkan semua. Ketika itu manusia akan tahu sangat apa yang dia buat. Semuanya akan dibentangkan. Benda yang kita pernah buat dulu, kita dah lupa pun, kita tengok, betul aku pernah buat, betul aku pernah buat. Masa tu boleh tak ibu kita nak kona-kona lagi? Boleh tak ibu nak kona lagi? Kat dunia ni boleh kona-kona lagi. Kita boleh cover kita punya kesalahan lagi dengan macam-macam penipuan oleh lidah ni. Tapi di padang mahsyar nanti ibu, boleh tak kita nak tipu? Boleh tak kita nak ngelak? Tak dapat ibu ya? Tak dapat, tak boleh ibu ya? Akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini, nakhtimu, kami akan khatamkan, kami akan paterikan, ala afwahihim, mulut mereka akan dipateri, tutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan yang akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan jadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang dulu mereka kerjakan kat dunia. Jadi ibu, alimat nafsum ma ahdarat. Alimat, telah tahulah nafsun, satu-satu jiwa pada ketika itu, ma, apa yang, ma tu ma mausul, terjemahnya apa sahaja yang ahdarat, yang telah dia bawa, yang telah dia lakukan kat dunia dulu, yang telah dia hadirkan sampai ke, amalannya telah hadir sampai ke mahsyar sekarang ni, yang dulu dia buat telah dia hadirkan oleh Allah depan mata, dia akan tahu dan dia akan mengaku. Tak boleh nak mengelak dah masa tu. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sikit lagi ya. Jawabu idza wa ma atafa 'alaiha. Ai idza hasala kama taqaddama min al-ahdath. Maksudnya alimat nafsun ma ahdarat. Ibu macam tadi daripada awal. Apabila banyak semuanya apabila iza semua kan. Jadi apabila apa bendanya yang akan berlaku? Apabila berlakulah dot sampai 12 perkara tu, daripada awal sampai habis kita bincangkan ayatnya. Awal surah sampailah sebelum alimat nafsun tadi, itu semua kan iza. Apabila telah berlaku semua ni, maka apa jawabnya? Jawabnya alimat nafsun. Bila berlaku semua tu, pasti akan ketahuilah oleh manusia, oleh satu-satu jiwa, segala apa yang ahdarat, yang dia dah buat kat dunia dulu. Dia dah tak dapat nak nafikan. Okey. Ai idza hasala kama taqaddama min al-ahdath wa waqa'at hadhihi al-umur. Apabila telah berlaku perkara-perkara ini, aliman kullu nafsin ma ahdarathu 'inda nashri suhuf. Semua jiwa akan tahu apa yang telah dibuat ketika mana dibentangkan balik buku catatan amal. Wa ma 'amilat min khairin aw syarrin. Apa yang dibuat daripada kebaikan ataupun keburukan akan diperlihatkan oleh Allah Taala. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari setiap jiwa akan mendapati apa yang dia buat daripada kebaikan ke daripada keburukan ke, semuanya diperlihatkan, diperhadirkan, dipernampakkan. Maka apa yang akan jadi manusia pada hari itu, saya dan ibu ayah semua, kalau kita tak taubat sungguh-sungguh pada Allah, apa yang akan berlaku? Dia harap sangat pada ketika itu akan ada satu tembok yang besar sangat, yang jauh. Tak nak tengok, aku tak nak tengok semua ni. Aku nak kembali balik ke dunia untuk buat amal. Jadi ibu ayah macam ni ibu, sampai ayat tu, kita rasa macam masih lagi ke? Sikit, ambil masih lagi sikit ibu.
Adakah ibu ayah masih rasa kita nak bertangguh-tangguh lagi untuk buat amal ibu? Ke ibu ayah kita berusaha sungguh-sungguh untuk buat persediaan sebelum kita kembali pada Allah Ta'ala ibu ayah. Saya cakap ni lagi lah. Takut sangat kita cakap tapi kita yang akan Allahu Akbar. Boleh ibu ayah insya-Allah ya. Jadi ibu ayah kita belajar ni bukan sekadar betul ibu Marusah. Bukan sekadar ibu ayah kita nak tahu ni kita nak tahu dia punya tafsiran saja. Kita nak menghayati ni ibu ayah. Ibu ayah akan lari daripada anak beranak, akan lari daripada pasangan masing-masing, akan lari daripada keluarga masing-masing. Kita akan buat ni amal ibu ayah ya, amal. Mudah-mudahan saya dan ibu ayah kita istiqamah insya-Allah ya. Istiqamah belajar, istiqamah kita timbul ilmu dan kita amal insya-Allah ibu ayah. Minta maaf segala kesalahan kekurangan saya insya-Allah ya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Afwan ibu sama-sama wa iyyak ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.